Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan semua cikgu-cikgu. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan atau mengenalkan tentang satu aplikasi pembelajaran yang boleh diguna pakai untuk semua murid-murid, iaitu aplikasi WordWall. Apa itu aplikasi WordWall? Nanti akan saya terangkan selepas ini. Seterusnya saya akan tunjukkan interface atau muka depan yang aplikasi WordWall. Ya, okay, ini interface untuk aplikasi WordWall. Ini ada basic lah. Dia ada, kita perlu sign in dengan menggunakan email, kita perlu masukkan password dan kita perlu pilih lokasi Malaysia. Nanti akan diterangkan oleh pembentang seterusnya iaitu Cikgu Fahimah. Okey, kita terus masuk kepada langkah-langkah untuk menggunakan WordWall. Langkah yang pertama ialah dengan kita menaik di Google atau enjin carian seperti Google, Microsoft Surface, iaitu WordWall. Kita type WordWall. Langkah kedua ialah kita perlu sign up account menggunakan email MOE atau email peribadi. Langkah yang ketiga ialah kita boleh create activity dan memilih template. Langkah yang keempat ialah siapkan aktiviti digital dan tekan butang done atau siap. Dan langkah terakhir ialah kita boleh share atau kongsi link soalan yang kita bina kepada murid-murid kita dan soalan tersebut siap untuk dijawab. Okey, yang seterusnya untuk penerangan yang lebih mendalam atau terperinci akan dijelaskan oleh Cikgu Fahimah secara mendalam berkaitan dengan muka depan dan langkah-langkah untuk membina aplikasi soalan dengan menggunakan aplikasi WordWall. Okey, Cikgu Fahimah, saya serahkan kepada Cikgu Fahimah untuk menjelaskan dengan lebih terperinci berkaitan dengan aplikasi WordWall. Okey, terima kasih Cikgu Hazim. Okey, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua penonton. Seperti yang kita dengar daripada Cikgu Hazim tadi, sudah tahu serba sedikit tentang aplikasi WordWall. Jadi saya teruskan dengan cara-cara nak membina soalan melalui aplikasi ini. Okey, aplikasi yang Cikgu Hazim dah terangkan tadi iaitu aplikasi WordWall. Okey, saya mula. Okey. Okay, sekejap ya. Aplikasi WordWall ni salah satu aplikasi untuk PDPR lah kan, Cikgu Fahimah? Ya, betul. Aplikasi WordWall ni kita boleh guna untuk PDPR. Seperti sekarang kan, jadi dengan aplikasi ni kita boleh menarik minat murid. Menarik minat murid untuk join PDPR. Ya. Sesuai tak aktiviti ni? Sesuai tak aplikasi ini guna bila waktu bersemuka? Sesuai juga. Nanti sesuai juga ya? Sesuai ya. Sebab dari situ kita dapat ialah macam murid untuk jawab kuis tu pengukuhan kita boleh melalui aplikasi ni. Okey, saya mula ya. Okey. Mula-mula semua cikgu boleh type WordWall iaitu WORDWALL. Enjin carian kita itu Google. Okey. Dan tekan enter. Okey. Okey, kemudian kita lihat di sini ada WordWall create data lessons quicker. Kita tekan klik yang atas sekali. Okey. Klik yang atas sekali WordWall. Kemudian kita lihat di paparan ini terdapat, Cikgu Hazim nampak apa kat sini? Oh, nampak paparan muka,
the easy way to create your own teaching resources. Ya, betul. Kat sini ni yang ni saya dah masuk dah, tapi kalau kita macam nak mula-mula nak sign up tu, Kalau kita nak sign up tu macam mana? Okey, saya tunjuk ya. Okey, saya log out dulu yang saya ni. Kita lihat. Okey. Ya. Okey, di sini ada sign up dan login. Okey, bagi cikgu yang dah ada boleh terus login, tapi kalau yang belum ada, wall ni aplikasi kita sign up. Okey, sign up situ tekan klik sign up. Kemudian di sini kita lihat ada, kita boleh sign up melalui yang ni basic account. Kita boleh sign up melalui Google ataupun email. Email ni boleh guna email MOE atau email peribadi. Okey, yang saya pilih sign in melalui Google. Okey, kan saya tekan. Ya. Untuk location tu memang kena pilih Malaysia sebab kita base di Malaysia. Betul. Ya, betul. Kita tekan pastikan semua tadi tu. Yang last kali ada location perlulah tekan dekat Malaysia. Okey. Faham Cikgu Hazim? Boleh? Faham. Okey. Okey, seterusnya kita lihat di sini ada home, features, community, my activities, my result, create activity dan upgrade. Dan di sini email kita lah kan. Okey, saya lihat pada upgrade dulu. Upgrade ni yang berbayar kan? Upgrade ni kita lihat ada 3 dekat sini. Upgrade itu ada berbayar, ada Cikgu Hazim. Berbayar. Berbayar ada basic, berbayar ada 2 iaitu yang standard dan yang pro. Okey, yang basic ni free saja. Yang standard ni ada yang RM10, yang standard RM10 dan yang pro RM15. Okey, dan apa dia yang ada dalam tu iaitu interactive, printables, number of resources you can create. Okey, kalau yang basic, okey. Basic. Okey, apa yang basic ni? Yang basic ni kita boleh menggunakan template hanya 18 sahaja. Samalah dengan yang standard pun 18. Okey, kalau pro 32. Kalau yang basic untuk printables maksudnya kita boleh print lah. Kita boleh print. Apabila kita bina soalan tu, kita boleh print. Tapi kalau yang basic tak boleh print. Sesuai juga untuk PDPR sekarang, kita bagi kat student melalui link sahaja. Student tak perlu print lah kan. Okey, seterusnya kalau yang standard ni 12 print, boleh print 12, lepas tu yang pro 21. Okey, yang last kali ni number of resources you can create, nombor bilangan yang kita boleh, sumber yang kita boleh cipta. Okey, kalau basic 5 sahaja dan standard tidak terhad. Maksudnya di sini 5 sajalah kalau yang basic ni. Okey, faham Cikgu Hazim? Maknanya yang printable tu, kalau yang contoh yang saya ambil contoh yang standard 12, maknanya 12 lembaran kerja kita boleh print maksimum. Kita boleh print boleh print 12 tu lah. Faham. Okey. Lepas tu di sini untuk plan activity, plan untuk aplikasi word wall. Okey, seterusnya kita pergi kepada kita create activity dulu. Okey, Cikgu Hazim, jom kita create activity sama-sama. Okey. Create activity macam mana? Okey, penonton semua macam mana? Ni create activity ni kita terus kepada nak membina soalan lah kan? Soalan untuk kita bagi kepada student atau pelajar kita. Ya, betul. Betul Cikgu Hazim. Ini untuk kita bina soalan untuk beri kepada student kita. Okey, Cikgu Hazim nampak tak apa ni? Penonton. Okey, nampak? Cikgu Hazim nampak? Saya nampak ada beberapa konten yang maksudnya kat sini ni template untuk kita bina soalan. Contoh macam quiz, mash up, find the mesh. Betul. Ni macam template yang disediakan. Kalau saya guna yang ni untuk basic, dia terdapat dekat sini ada 18 template. Yang 18. Tadi yang basic. Yang basic yang basic ni dia ada 18 template untuk kita bina soalan. Betul. Dan di sini contohnya sekarang saya pilih quiz. Contohnya saya pilih quiz. Ni dapat lihat kan, quiz, group sort, open the box, semua tu kan. Okey, jadi saya pilih hari ini saya pilih quiz. Okey, jom lihat macam mana nak bina quiz melalui aplikasi word wall. Okey, nampak tak? Di sini ada activity title, instructions, arahan, question. Okey. Dan kat bawah ni ada done semua kan. Okey, di sini question, mula-mula kita pergi pada activity title lah, tajuk.
Okey, tajuk kita hari ini contohnya saya tulis apa dia? Okey, saya tulis alatan kebersihan diri lah. Okey. Alatan kebersihan diri bawah subjek pengurusan kehidupan. Contohnya kalau saya tulis macam ni lah, alatan okey, macam ni. Okey, pengurusan kehidupan. Mula-mula subjek pengurusan kehidupan. Okay. Bawah topik dia, tajuknya, title iaitu alatan kebersihan diri. Okay. Ini tajuk. Kemudian saya tulislah instruction arahan ni, sila pilih alatan kebersihan diri yang betul. Yang betul. Yang betul. Okay. Okay, question dia, Cikgu Hazim tengok di sini nampak di sini question dia, soalan dia saya tulis nanti alatan kebersihan diri. Okay. Di sini pula kita boleh tulis kalau kita nak terangkan macam apa, nak bold, kita boleh tekan bold. Ni dia jadi terang. Maknanya dia okey, faham. Untuk macam ni lah kalau kita nak macam keyword lah, contoh macam keyword atau keyword. Keyword macam biar nampak sikit kan, biar nampak macam kita nak tekankan tu, kita boleh boldkan dia. Penekanan untuk soalan tu nak apa kan? Betul Cikgu Hazim. Jadi hari ni saya tak bold sebab biasa saja ni kan. Straight je ni soalan dia, alatan kebersihan diri soalannya. Okey, seterusnya kita tengok kepada jawapan. Okey. Di jawapan ni ada add image kan, nampak ni? Add image. Add image ni kita boleh, contohnya alatan kebersihan diri, contohnya apa? Contohnya kita sikat. Sikat. Ya. Contoh sikat rambut. Okey, contohnya sikat rambut. Maknanya? Di sini kita tengok yang mudahnya aplikasi ni, kita tidak perlu macam apa? Tak perlu download, maknanya tak perlu download gambar daripada Google atau lain-lain. Search je kat sini. Betul. Kita boleh cari, search je kat sini, boleh terus ambil. Kita tengok macam mana. Okey, tengok. Sikat rambut. Dia keluar semua sikat rambut. Jadi kita just pilih je lah, kita pilih. Contohnya kita pilih yang ni. Okey. Dan dia akan, tengok ya. Akan masuk sikat rambut. Okey, sikat rambut ni, jadi jawapannya betul. Jadi kita pun tekan klik yang pangkah ni, jadi betul. Okey, jadi seterusnya kita masukkan untuk jawapan yang B ni untuk bagi jawapan yang salah lah. Okey, terusnya kita tulis contohnya apa dia? Buku, terdah buku. Okey, buku. Okey, kita tekan macam tadi juga dan dia akan keluarlah buku. Okey, buku contohnya kita ambil yang ni. Okey, yang ni jawapan salah. Pastikan tekanlah klik dekat pangkah ni. Dekat yang tadi tu biar keluar pangkah. Okey, seterusnya kita bagi pilihan jawapan 3 lah. 3, okey. Yang C, kita contohnya meja. Meja. Okey. Okey. Okey, rumah. Okey. Ni rumah. Rumah ni betul ke? Bukan alatan kebersihan diri. Okey. Kita dah siap dah untuk ni soalan ni. Okey. Ni soalan 1. Soalan 1 ada 3 pilihan jawapan. Okey. Kalau cikgu nak tambah lagi soalan, kita boleh add question. Okey. Rahimah. Sekejap saya minta maaf saya mencelah, saya ada soalan. Okay. Boleh tak gambar tu kita ambil dari komputer? Maknanya kita tak ambil daripada Google engine carian yang tadi, kita ambil daripada komputer kita sendiri. Ni dia memang dia memang kena sinilah, kena boleh ni kita tengok upload ni, boleh Cikgu Hazim. Okey. Maknanya gambar tu kita boleh upload daripada komputer kita dan kita boleh cari
secara automatik lah kat dalam enjin carian dia tadi tu. Ya, yang kalau nak mudahkan macam automatic tadi tu lah. Oh, kalau dia ada dua option lah, dia ada dua pilihan. Nak guna gambar sendiri ataupun nak cari dengan enjin carian yang disediakan yang kat luar lah. Kan. Faham. Okay, faham. Okay. Faham. Okay, macam yang soalan kedua ni, kalau kita nak tambah soalan kan, kita tekan je tadi add question, dia akan keluar macam ni. Dan kalau kita tulis soalan, lepas tu kita nak padam balik. Kita boleh tekan kepada ni, nampak tong sampah ni. Cikgu Hazim, penonton-penonton, cikgu-cikgu boleh tekan dekat tong sampah ni, dia akan delete. Okay. Lepas tu kalau kita nak, contohnya nak copy soalan, tekan je kat sini. Dia akan jadi duplicate dan jadi sama lah. Soalan ni, soalan satu dan dua jadi sama. Okay. Ini kita dah siap. Saya bagi contoh satu soalan dan kita apabila siap soalan tadi tekan done. Klik in done. Okay. Okay. Apabila klik done, dia akan keluar. Okay. Nampak Cikgu Hazim nampak? Nampak. Okay. Dia akan keluar apabila kita tekan done, klik done tadi akan keluar macam ni dan boleh mula jawab. Jawab, ya. Contohnya saya tekan saya tekan start. Okay. Okay, tadi alatan kebersihan diri. Lepas tu murid tu akan jawablah yang mana contoh A lah murid tu jawab. Okay, dan akan keluar terus. Okay. Ni dia akan terus keluar skor. Maksudnya automatic tanda lah, automatic pelajar tak akan tahu betul atau salah. Contohnya kalau tadi contohnya kalau murid tu jawab salah, jawablah alatan kebersihan diri, dia pilih rumah. Terus dapat pangkah, dia pun bagi tahu terus yang jawapan yang betul. Jawapan yang betul. Jadi pelajar tu akan tahulah mana yang jawapan betul. Okay. Maknanya kalau lagi satu, kalau kita nak share link kepada murid-murid ni macam mana? Ada tak cara yang mudah lah nak share link aktiviti yang kita bina kepada murid-murid? Okay, ada Cikgu Hazim, ada. Apabila kita dah siap tadi buat semua soalan tadi bina tu dah done semua, kita boleh share. Tekan dekat share ni. Okay, di sini ada dua, iaitu untuk guru dan untuk murid. Di sini cikgu kena pastikanlah kat sini untuk cikgu, yang ni untuk murid. Dan di sini kalau kita bagi kat murid, jadi murid boleh tahu. Macam itulah. Okay, jadi kalau kat sini kena pastikan kalau kita nak buat bagi macam nak kongsi dengan cikgu-cikgu, kita boleh buat make public dan kita publish. Okay. Okay, lepas tu kita copy lah tadi. Okay. Okay, kalau untuk murid pula set assignments, kita tengok dalam ni ada registration. Murid perlu masukkan nama. Yang ni deadline ni macam ada tempoh masa. Ada tempoh masa dia lah, ada tempoh, ada mana kat situ ada waktu, tarikh, bulan dan tahun lah. Betul Cikgu Hazim. Jadi kat sini kalau kita tekan ada tarikh, waktu semua, jadi murid tu perlu jawab dalam tempoh tu je. Jadi selalu saya selalu pilih tu none lah, yang bukan, yang tiada deadline. Yang tiada deadline. Jadi murid tu boleh jawablah bila-bila masa. Okay. Lepas tu di sini juga di in game tu tadi dekat board tu kita nampak kan ada boleh show soalan tu kan. Tengok leaderboard yang hitam yang tadi tu. Okay. Dan ada yang start again, dan saya tick lah yang start again, ada leaderboard semua ni. Cikgu Faimah, maaf saya mengganggu. Ada soalan, berapa jumlah soalan yang boleh dibina? Ada maksimum tak? Maksimum contoh 10, 20, ada maksimum tak untuk soalan? Kita nak bina soalan menggunakan aplikasi ini. Okay, bagus soalan tu. Okay, buat pengetahuan penonton dan Cikgu Hazim dan semua penonton lah. Dalam aplikasi WordWall ni ada minimum soalan iaitu 1 dan maksimum soalan iaitu 100 soalan. Oh, maknanya
maksimum untuk kita buat soalan menggunakan aplikasi WordWall ni 100 WordWall. soalan. Ya, yang tu maksimum. Maksimum 100 soalan. Okey. Ya, yang minimum macam saya buat tadi, minimum lah tu 100 Minimum soalan. 1, maksimum 100. 100, ya betul. Okey, yang ni kita start. Tadi kan bagi dah. Cikgu Fahimah, maaf mengganggu sekali lagi. Soalan, boleh tak kita nak export soalan dari Word atau PDF atau mana-mana medium? Contoh, kita dah ada soalan daripada Word lah kan, kita dah ada soalan daripada Word. Lepas tu kita nak export soalan tu ke dalam aplikasi WordWall. Boleh tak? Ke kita kena type sendiri soalan satu-satu? Kita kena bina sendirilah. Bina melalui create yang ni, yang WordWall saja. Maknanya kita tak boleh export soalan daripada Word ke dalam aplikasi inilah. Kita kena type satu-satu. Satu-satu dan macam kita secara satu-satu dalam aplikasi WordWall ni. Dia ada dia tak boleh kita nak export automatik masuk dalam WordWall lah. Tak boleh. Okey, faham. Okey. Lagi satu soalan, berapa set soalan boleh dibina? Set soalan. Set soalan, kita tengok pada upgrade tadi kan, yang plan tu. Okey, di sini kita tengok ada, ya? Okey, ada berapa? Yang di sini kan dia terbagi pada basic, standard dan pro kan. Jadi kita lihat dekat sini set soalan ni, kalau yang standard ni unlimited lah kita boleh buat. Kalau yang basic? Kalau yang basic 5 saja. 5 set soalan boleh dibina? 5 set saja. Macam saya tadi dah buat satu kan, dia akan keluar berapa saya dah buat. Saya dah guna yang sumber tu. Sumber yang maknanya kita boleh bina 5 soalan, 5 set soalan. Selepas itu kalau kita nak guna balik, kita kena delete ke set soalan yang kita dah bina? Kita kena macam kalau kena keluar balik lah semula, macam kita kena log macam kita kena delete balik lah soalan yang kita bina tu. Baru kita boleh bina soalan yang baru. Ya. Okay, faham. Maknanya kat sini 5 set soalan je maksimum boleh dibina. Bila dah sampai basic. Kalau yang basic lah, kalau kita basic. Contoh kalau kita dah bina 5 soalan, maknanya kita nak bina soalan lagi, kita kena delete salah satu soalan yang kita bina. Macam tu. Yang soalan yang template lah maksudnya tu. Soalan yang template. Ya. Ni 5 ni maksudnya 5 template lah kita guna. Yang tadi kan quiz. Lepas tu dia ada yang termasuk semua 18. Kalau yang ni lah, yang ni 18 template ni. Yang ni contohnya 5 lah. 5 soalan tu. 5 soalan. Okey, saya nak tanya Cikgu Fahimah. Cikgu Fahimah ni ajar subjek Cikgu Pendidikan Khas. Ajar untuk subjek Pendidikan Khas. Kita tengok konsep yang lebih luas. Boleh tak aplikasi WordWall ni diaplikasikan dalam subjek-subjek lain? Contoh matematik, bahasa Melayu, sejarah, seni. Boleh. Macam saya, macam Cikgu Hazim katalah, pendidikan khas kan, pendidikan khas memang seronok lah student, murid-murid ni, sebab permainan kan, jadi menarik lah. Lepas tu kalau subjek lain pun boleh, Jawi pun boleh, kalau ustazah semua tu untuk tulisan Jawi pun boleh. Lepas tu kalau matematik pun boleh juga. Kita adakan kat sini tadi tengok sekejap kita tengok dekat yang contohnya yang quiz, template quiz. Okey, kat sini adalah kalau cikgu-cikgu bagi soalan macam itulah satu berapa tu, ni ada simbol matematik ni. Jadi bolehlah guna. Lepas tu tengoklah dekat template lain pun ada juga. Boleh. Dia semua subjek sesuai. Semua subjek sesuai. Objektif dan subjektif ataupun objektif sahaja untuk aplikasi WordWall ni. Ada subjektif pun ada. Subjektif pun ada. Ya betul ada. Maknanya untuk tengok dekat maknanya cikgu-cikgu boleh bina 2 set soalan yang berlain lah. Satu set soalan objektif, satu lagi set soalan subjektif. Macam sejarah kan dia ada set soalan subjektif. Betul. Kita boleh tengok kat sini lah, dekat template tu, bergantung kepada template ni, dia ada
Kalau yang ni, yang basic ni ada 18. Ni okay, macam saya kata tadi, nampak tak you have used 2 of your 5 resources kan. Maksudnya dia kata dah saya dah guna 2. Yang basic tu saya dah guna dua sumber tu lah. Okay, Bersumber macam lah. yang Cikgu Hazim tanya tadi. Maknanya Cikgu Fahimah ada 3 lagi sumber. Bila dah maksimum, Cikgu Fahimah kena delete balik set soalan yang Cikgu Fahimah bina. Ya. Okay, Macam yang Cikgu Hazim tanya tadi subjektif tu kan. Subjektif. Boleh guna tengok bergantung kepada ni jenis template ni. Yang mana sesuai. Contohnya kalau mana? Bolehlah kita tengok bergantung kepada template ni. Contohnya missing word kan. Tengok. Contohnya missing word kita tengok. Okay, kat sini contohnya saya tulis apa yang saya tulis my hobby lah contoh kan. Tapi dia macam short paragraph yang pendek lah, ringkas boleh. Okay, contohnya my hobby. Yang saya bagi contoh ni macam ni je lah yang missing word apa semua, yang missing word ni. Okay, contohnya my hobbies. My hobbies. Okay, my hobbies ni contohnya saya tulis my hobbies watching television and reading. Okay, ni short apa yang ringkas je kan. Jadi student contohnya kita nak hilangkan words tu, kita bold macam ni contoh A kan, kita ambil A. A ni saya buat apa dia? A dan watching television. Dua kan? A dan watching television. Okay, dan kat bawah ni, ni jawapan yang betul. Missing word ni kan, kat bawah ni contohnya saya tulis saya tulis dan saya tulis is. Okay, di sini saya tulis A dan di sini di sini saya tulis is. Okay, maksudnya di sini tulis is dan di sini tulis watching television. Watching television. Okay, done. Okay. Okay, kita lihat yang macam mana. Okay, my hobbies. Okay, kita start. Okay, my hobbies kan tadi apa dia? My hobbies patutnya adalah kita boleh pilih. Jadi student kat sini student boleh pilih. Mana sini student boleh pilih jawapan-jawapan yang pendek. Yang pendek yang tadi kan macam subjektif kan, ni subjektif lah ni. Jadi boleh pilih. Okey, faham. Macam ni lah kita. Cikgu Fahimah nak tanya lagi satu, ada tempoh masa tak untuk jawab soalan ni? Maknanya dia ada tempoh minimum atau maksimum tak untuk kita jawab satu-satu soalan? Ada minimum maksimum Okey. Ataupun kita boleh ubah masa untuk kita jawab, untuk murid-murid jawab soalan. Contoh satu soalan kita nak bagi murid jawab 5 saat atau 10 saat. Boleh. Boleh Yang ubah, tu boleh. Kita boleh letak ikut cikgu sendiri nak berapa saat, boleh ikut di sendiri lah, ikut cikgu sendiri. Faham. Okay, lepas tu macam tadi saya pergi pada yang kita dah buat tadi, iaitu yang saya buat tadi tu ni kan, my activities. Kita tengok my activities tu maksudnya yang cikgu dah
bina. Okay. Ni yang saya bina tadi keluar dekat my activities dan tadi share. Okay, kat sini kita boleh share kat dekat WhatsApp, Google Classroom, semua tu boleh. Okay, okay dah start ni. Okay, ni kita copy. Contohnya saya hantar, okay, okay dekat sini. Dan saya bolehlah apabila copy kat sini boleh boleh paste lah, boleh copy paste, dan paste kepada murid-murid lah. Okay, betul. Kita boleh copy dan paste pada murid dan murid boleh jawab boleh mulalah jawab soalan yang kita bina tadi tu. Okey, faham. Ada maknanya untuk set untuk 16 set soalan, 16 interaktif. Template tu cikgu-cikgu lain mungkin boleh explore sendiri yang mana bersesuaian dengan subjek yang diajar lah kan? Ya, betul. Sebab yang ni saya tunjuk jalan lah, jalan kan. Jalan dan cikgu-cikgu boleh yang basic je ni. Jadi yang lagi 16 tu cikgu-cikgu boleh explore sendirilah, lagi menarik lah kalau kita cuba sendiri. Kalau tengok saja mungkin tak apa dia lah macam tak faham kan, tapi kalau kita cuba sendiri barulah kita tahu, boleh gunalah dalam kelas. Boleh Cikgu Hazim? Boleh. Cikgu Fahimah ada nak kongsi apa-apa lagi? Selain daripada aktiviti atau Cikgu Fahimah ada nak explain apa-apa yang tertinggal? Setakat tu sajalah Cikgu Hazim. Setakat itu sahaja. Sebab saya dah beritahu tanyakan tentang word wall ni dari yang cara nak masuk, nak bina tu kan. Mula-mula tu masa tu kita bina soalan, kat situ kita pilih template yang terdapat kat bawah tu lah, 18 semua tu. Pilih salah satu macam tadi kan. Lepas tu dah share semua tu, tu sajalah. Dan selebihnya tu cikgu-cikgu penonton boleh explore sendiri. Lagi seronok. Ya, betul. Itu sajalah. Okey, Cikgu Fahimah, setakat itu saja perkongsian daripada Cikgu Fahimah. Ya. Okey, semua penonton yang dikasihi, setakat itu sahaja perkongsian daripada Cikgu Fahimah berkaitan dengan aplikasi word wall. Pada saya aplikasi ini sangat menarik dan berinteraktif untuk menarik murid, mudah dan senang untuk menarik murid-murid menyertai PDPR. Menyertai PDPR dalam konsep sekarang ni kan, konsep pandemik COVID-19, maknanya murid-murid tertariklah untuk menjawab soalan-soalan yang dibina oleh cikgu-cikgu. Saya stop yang sini. Cikgu Fahimah, saya rasa tak ada apa lagi dah yang nak dikongsikan oleh Cikgu Fahimah. Ke Cikgu Fahimah ada nak tambah apa-apa? Tak ada apa-apa, itu sajalah. Saya harap tu semoga bermanfaat lah. Lepas tu cikgu semoga bermanfaat dan cikgu boleh aplikasilah dekat sekolah, dekat rumah, boleh hantar pada pelajar soalan-soalan. Okey, sekian. Okey, itu saja perkongsian daripada kami. Kami harap dengan perkongsian yang sedikit ini dapat memberi manfaat kepada penonton dan juga cikgu-cikgu untuk menggunakan aplikasi ini kepada murid-murid. Okey, sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.